Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan. Berikut merupakan isi kandungan pembentangan ini. Yang pertama ialah pengenalan mengenai teori. Yang kedua ialah persamaan dan perbezaan antara teori solo dan teori endogenous trauma. Yang ketiga ialah penerangan berkenaan teori pertumbuhan endogenous trauma. Dan yang keempat ialah kesimpulan. Pertumbuhan ekonomi jangka panjang merujuk kepada kadar pertumbuhan ekonomi iaitu economic growth yang konsisten dengan kadar output semula jadi dan kedudukan ke log AS iaitu penawaran agregat jangka panjang. Teori yang kedua ialah teori endogenous trauma. Dalam teori ini, Roma cuba memasukkan aspek perkembangan teknologi dalam model pertumbuhan. Ia berbeza dengan teori solo tadi yang menganggap teknologi sebagai faktor luaran, manakala teori Roma menganggap teknologi sebagai faktor dalaman. Ini bermakna terdapat banyak faktor teknologi yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan ini, Roma menyebarkan penemuan teknologi baru melalui R&D iaitu Research and Development di mana penyelidik akan menghasilkan idea baru, seterusnya ia menjadi faktor penting pertumbuhan ekonomi sesebuah negara tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Sharifuddin bin Muhammad Al-Laiz Rosli, bernombor metrik A144419. Di sini saya akan berkongsikan dengan anda berkenaan dengan persamaan dan juga perbezaan di antara teori solo dan juga teori endogenous trauma. Terdapat dua perbezaan yang ketara di antara teori solo dan juga teori Roma ini. Yang pertama, pada teori solo, perkembangan teknologi adalah exogenous iaitu melibatkan faktor luaran, manakala teori Roma lebih kepada faktor dalaman iaitu dipanggil perkembangan teknologi yang bersifat endogenous. Yang kedua untuk teori solo, ianya melibatkan fungsi pengeluaran dan juga fungsi stok modal, manakala untuk teori Roma hanya melibatkan fungsi pengeluaran saja. Walau bagaimanapun, terdapat satu persamaan yang ketara di antara kedua-dua teori ini iaitu kedua-dua teori ini melibatkan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi dalam tempoh jangka panjang. Untuk subtopik seterusnya adalah berkenaan dengan teori pertumbuhan endogenous Roma. Dalam teori pertumbuhan endogenous Roma, sesebuah negara itu akan mengalami pertumbuhan ekonomi dengan cepat dan juga pantas, manakala sesetengah negara yang lain akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang sedikit perlahan, yang mana ianya disebabkan oleh tahap perkembangan teknologi yang berbeza di antara kedua-dua negara ini. Jadi di sini kami telah membuat beberapa perbandingan di antara negara Malaysia, China dan juga Thailand berdasarkan data-data perbelanjaan yang kami perolehi iaitu berdasarkan data perbelanjaan R&D, kemudian kadar pertumbuhan tahunan, penyelidik dalam R&D dan juga tahap pendidikan penduduk. Dalam pada itu, teori pertumbuhan endogenous Roma ini juga mempunyai aspek perkembangan teknologi dalam model pertumbuhan di mana ianya juga boleh dijelaskan dalam pertumbuhan ekonomi sesebuah negara tersebut. Yang mana dalam masa yang sama, ada juga teknologi yang melibatkan penyelidik yang mana ianya menghasilkan idea yang baru, seterusnya menyebarkan melalui R&D. Dalam pada itu, ianya juga merupakan input dalam memproses sesuatu pengeluaran yang mana dalam model ini, menurut mereka, dengan adanya sistem teknologi, ianya mampu memberi pulangan yang baik dan lumayan. Jadi, data perbelanjaan ini adalah meliputi segala penyelidikan dalam gunaan serta juga pembangunan eksperimen. Ini adalah rajah perbelanjaan dalam R&D pada tahun 1996 hingga tahun 2016 iaitu pada tempoh 20 tahun untuk negara China, Thailand dan juga Malaysia. Kalau dilihat dari segi perbelanjaan expenditure berbanding dengan GDP untuk setiap negara tersebut, jelas menunjukkan bahawa China mengungguli dengan pada tahun 2016 berbelanja sebanyak 2.1% daripada hasil GDP, diikuti dengan Malaysia iaitu sebanyak 1.42% dan juga Thailand 0.78%.
Hasilnya dapat dilihat pada tempoh yang sama untuk pertumbuhan ekonomi bagi ketiga-tiga negara ini. Jelas menunjukkan bahawa China dengan perbelanjaan R&D yang tinggi mampu menyumbang ekonomi yang baik pada negara tersebut, meninggalkan Thailand dan juga Malaysia dengan agak jauh sekali. Namun begitu, kalau kita lihat pada tahun antara 1997 dan juga 1998 berlaku kemelesetan ekonomi. Namun begitu, kalau kita lihat dekat negara China, mereka masih lagi dapat mengekalkan momentum kadar pertumbuhan ekonomi mereka dengan menunjukkan mereka seolah-olah tidak terjejas dengan keadaan ekonomi pada tahun tersebut. Dan kalau kita lihat pula di negara China, Thailand dan juga Malaysia, walaupun mereka berbelanja lebih ataupun ada perbelanjaan dekat R&D yang tapi agak sedikit, namun menunjukkan bahawa mungkin R&D pada tahun tersebut tidak memberi impak yang besar pada mereka dan hasilnya ekonomi mereka jatuh dengan agak teruk sehingga mencapai nilai negatif untuk tahun tempoh antara 1997 dan juga 98.